Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Adabul Mufrad, hadis yang ke-774. An Jabirin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Hunain bil Ji'ranah wat-tibru fi hijr wat-tibru fi hijr Bilal wa huwa yuqsim faja'ahu rajulun faqala i'dil fa innaka la ta'dil faqala waylak faman ya'dilu idza lam a'dil. Qala Umar da'ni ya Rasulullah adribu 'unuqa hadzal munafiq. Faqala inna hadha ma'a ashabin lahu aw fi ashabin lahu yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu taraqihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Thumma qala Sufyan qala Abu Zubair sami'tuhu min Jabir qultu li Sufyan rawahu Qurrah an Amrin an Jabir qala la ahfazuhu an Amrin wa innama haddathanahu Abu Zubair an Jabir. Daripada Jabir, beliau berkata, ketika peperangan Hunain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Ji'ranah. Sementara Nabi berada di Ji'ranah. Wat-tibru fi hijri Bilal, yang mana pada waktu itu emas ataupun perak yang belum diproses lagi. Biasa disebut mana emas yang belum dibuat perhiasan, mana masih lagi dalam bentuk kita kata mentah lagi, yang belum diproses lagi. Emas ataupun perak yang belum diproses lagi, yang mana pada waktu itu berada dalam simpanan Bilal. Yang mana pada waktu itu Nabi SAW membahagi-bahagikan dia punya emas ataupun perak itu dalam bentuk kepingan-kepingan, bukan dalam bentuk duit, belum dibuat lagi dalam bentuk duit kita kata dinar ataupun duit dirham itu, belum lagi, cuma masih dalam kepingan logam. Jadi pada ketika itu Rasulullah SAW sedang membahagi-bahagikan kepada orang-orang yang layak mendapatkannya. Lalu ada seseorang datang dan berkata kepada Rasulullah, berlaku adillah, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Dia kata Rasulullah tidak berlaku adil dalam pembahagian. Maka dia minta Rasulullah supaya bila buat pembahagian tu biarlah adil. Mana dia mempertikaikan keadilan Rasulullah itu. Lalu Nabi SAW berkata kepada lelaki itu, celaka kamu. Itu satu terjemahan lah, satu terjemahan. Kalau dalam kitab ini, dalam bahasa Indonesia ni diterjemah wailak, makna celaka kamu. Tetapi
Satu lagi terjemahan, Rasulullah bersabda, "Hish, kenapa kamu ni?" Itu boleh juga kita terjemah begitu. Sebab setengah ulama kata celaka ni banyak tempat yang tidak sesuai diterjemah, walaupun boleh diterjemah begitu. Sebab kalimah wail ni boleh diterjemah dengan erti neraka pun boleh. Neraka wail, wailul lil mutaffifin. Neraka wail untuk orang yang mengurangi timbangan semasa berurus niaga. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orangnya. Itu boleh juga, dia boleh dua terjemahan. Satu lagi kita terjemah dalam bentuk kata-kata untuk menafikan kata-kata seseorang, tapi kata-kata itu dia tegas lah. Hish, tak betul kamu ni, apa kamu ni. Boleh juga diterjemah begitu. Sebabnya kalau kita terjemah celaka kamu, kalau dalam bahasa Melayu kita agak berat tu, walaupun setengah ulama kata boleh lah, sesuai lah. Sebab yang kritik Nabi, yang kata Nabi tidak adil ni bukan sahabat pun sebenarnya. Baik, cuba kita tengok di sini. Maka Nabi kata kepada lelaki itu, "Hish, kenapa kamu ni? Kalau aku tidak berlaku adil, maka siapakah lagi yang berlaku adil? Tidak ada orang yang lebih adil daripada aku." Lalu Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, biar saya penggal leher si munafik ini." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang ini, yakni orang yang mempertikaikan keadilan Rasulullah itu, Nabi kata orang ini bersama para sahabatnya, mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang mereka baca itu tidak melepasi halkum mereka, mana setakat lidah saja. Baca pun tak sampai ke lubuk hati, hanya sekadar di lidah saja. Bahkan mereka ini keluar dari agama sebagaimana pantasnya anak panah keluar daripada busur panah. Selaju anak panah keluar daripada busur panah, maka selaju itulah, sepantas itulah mereka keluar daripada agama." Kemudian Sufyan, yakni perawi berkata, Abu Zubair berkata, "Aku mendengarnya daripada Jabir. Aku bertanya kepada Sufyan, di mana Qurrah meriwayatkannya daripada Amr, daripada Jabir. Ia berkata, aku tidak ingat hadis ini daripada Amr. Hanya sahaja yang aku tahu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Zubair, yang mana Abu Zubair menceritakannya daripada Jabir." Tak apalah, itu dari sudut kepelbagaian sanad. Itu dari sudut kepelbagaian sanad. Cuma yang kita nak ambil daripada hadis ini adalah dari sudut apa yang hendak disampaikan oleh Nabi, pengajaran dan iktibar. Yang pertama sekali, hadis ini kita dapati bila kita baca hadis ini, manusia ni khususnya di zaman Nabi, seperti mana sebelum ni saya pernah sebut, bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi memegang tampuk pemerintahan, Nabi berkuasa, Nabi sebagai pemerintah. Para ulama membuat 3 kategori, bahawa masyarakat di bawah kerajaan Nabi SAW pada waktu itu ada 3 bahagian ataupun 3 kelompok lah. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang beriman ataupun orang Islam lah. Itu kelompok yang pertama. Ini biasa. Ada juga kerana orang Islam pun, khususnya yang baru-baru memeluk Islam, tapi ini biasa, tidaklah menjadi satu beban yang berat. Yang kedua, golongan Yahudi ataupun Ahlul Kitab. Ini agak berat, sebab mereka ini orang yang kebanyakannya orang yang tahu tentang ajaran kitab samawi. Yang ketiga, golongan munafik, kafir munafik, atau disebut juga dalam sesetengah kenyataan ulama sebagai kafir munafik i'tiqadi, munafik dari sudut akidah. Jadi 3 kelompok masyarakat Madinah ni mempunyai kerenah yang berbeza-beza. Jadi Nabi terpaksa hadapi kalangan ini dengan cara dan pendekatan yang tidak sama. Jadi yang mempersoalkan Nabi dalam hadis ni kelompok mana? Daripada hadis ni jelas disebut bahawa Sayyidina Umar
minta kebenaran daripada Rasulullah untuk memenggal leher, dan Sayyidina Umar guna istilah hadzal munafiq, orang munafik ini. Maknanya yang mempersoalkan keadilan Rasulullah, mengatakan Rasulullah tidak adil dalam pembahagian harta ghanimah itu, mereka ni sebenarnya adalah orang munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Sayyidina Umar nak bunuh orang munafik yang mempersoalkan? Sebabnya mereka ni sebenarnya telah kafir dengan sebab itu. Kalau kita anggap dia Islam pun, dia telah murtad. Kalau orang kafir, kalau dia tu awal-awal lagi kafir seperti kafir-kafir biasa, dia mempersoalkan Rasulullah, tu tidaklah Sayyidina Umar tak akan kata biar saya bunuh. Jadi bila nak Sayyidina Umar sebut hadzal munafik, maknanya kafir ni dia hidup bersama orang Islam, dia salat di belakang Rasulullah, dan dia menampakkan dia itu sebagai seorang Muslim. Cuma bila dia menyatakan sikap dia yang sebenar, iaitu Rasulullah tidak adil, makna dia menafikan keadilan Rasulullah, maka perbuatan dia itu sebenarnya sudah terselah. Dia ni sebenarnya, kalau kita kata dia orang Islam pun, hakikatnya dia telah murtad. Sebab tu Sayyidina Umar minta nak bunuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada hadis ini juga kita dapati bahawa musuh Islam ni, khususnya kafir munafik ini, dia hanya mencari ruang untuk memburukkan Rasulullah. Kita kena ingat, dalam kajian ulama, walaupun kita kata orang munafik itu tidaklah ramai, sekitar 400 orang saja di Madinah, tetapi mereka ni bekerja. Mereka menggunakan media pada waktu itu untuk mencari kelemahan kerajaan, khususnya ketua pemerintah pada waktu itu yang kita sebut sebagai Rasulullah. Misalnya di sini, bila dia kata Rasulullah tidak adil, dia bukan berhenti setakat itu. Maknanya dia akan gerakkan jentera dia untuk mengatakan tengok Rasulullah buat pembahagian tidak adil. Ini salah satu kaedah atau pendekatan yang digunakan oleh kafir munafik ini untuk menjatuhkan kredibiliti Rasulullah, untuk memburukkan dia punya sifat Rasulullah itu. Yang keempat, Rasulullah sebut dalam hadis ini bahawa orang yang mempertikaikan aku ni, dia bukan seorang, dia ada satu tim dia ada satu kumpulan dia. Mereka ni hakikatnya, Rasulullah kata, kalau sampai mereka dia mempersoalkan aku dari segi keadilan, dia ni sebenarnya, sebab tu setengah ulama kata kelompok ni adalah kelompok Khawarij. Cuma dia nyata Khawarijnya selepas wafat Rasulullah. Sebabnya dalam hadis lain, bila seperti ini juga, di mana Nabi kata puak-puak ni mereka baca Quran, hebat baca Quran, setiap hari baca Quran, ada khatam sampai harian khatam Quran. Tetapi Quran yang mereka baca itu bukan memberi kesan dan bekas kepada hati, tidaklah lahir daripada hati nurani, tetapi hanya sekadar bacaan pada lidah sahaja. Ini puak-puak ni. Bahkan mereka ni tukar agama, nampak Islam kemudian jadi kafir, nampak Islam jadi kafir. Proses pertukaran agama itu berlaku seperti pantasnya, seperti keluarnya anak panah daripada busur panah. Siapa begitu sekali? Banyak sebenarnya hadis, ialah beberapa hadis lah yang sebut begini. Bahkan Nabi SAW juga sebut di kalangan umat Nabi ni, ini kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau kita tengok sekarang hadis-hadis lah, fenomena murtad yang berlaku di zaman kita ni, dia tidak seperti fenomena murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar. Apa yang disebut oleh Nabi, mereka tukar agama ni sepantas anak panah yang keluar daripada musuh panah, maknanya kejahilan umat Islam itu sendiri, sehingga mereka tak sedar perbuatan mereka ni telah menyebabkan mereka jadi kafir. Mereka tak sedar perbuatan mereka ni telah menyebabkan rasa akidah. Cuba kita tengok sekarang ni, ajaran salah banyak tempat kita, ajaran salah dengan liberalnya, dengan pluralismenya, dengan apalah kita kata, tak tahu setengah tu tak tahu nama apa pun, dengan puak-puak tarikat yang menyeleweng, puak-puak tasawuf yang menyeleweng, dan ajaran-ajaran sesat di dalam negeri, macam-macam kita kata, izam baru, semua ni tidak.
Maknanya ada kebanyakan lah kita tahu. Pahaman mereka tu dia menyentuh secara langsung tentang akidah. Tak kira lagi orang persendirian yang mana kita tak tahu pun dia murtad. Saya nak sebut satu contoh supaya tidak mudah faham. Ni sebenarnya saya kira-kiranya saya buat siasatan lah. Saya nak tahu satu kumpulan. Ni saya ambil satu kumpulan. Ramai kumpulan tu. Beratus-ratus orang. Bila dia berkumpul tu kita tengok. Nampak okey zahirnya bila dia berkumpul, nampak dia berzikir, nampak okey lah, kita tak kata sesat. Tapi bila sudah dia memberikan kepercayaan kepada saya sehingga saya boleh masuk dalam majlis ratib khawas dia, ratib khawas dia, terkejut saya tengok, ni sudah syirik ni. Dia ada pemuja gambar wali dia letak di hadapan ketika dia berzikir. Dia masuk ke wajah wali dalam minda dia ketika dia berzikir. Dia hadirkan wajah guru dia, macam-macam dia buat dengan ada 7 batu 7 gunung, air 7 lautan. Teruk dia tu. Saya kata bahaya. Jadi amalan-amalan begini orang tak tahu. Orang tak tahu. Maknanya kalau mana setengah-setengah tu kita boleh kata ni sudah sampai ke tahap syirik ni. Bayangkan 200-300 orang berlaku begitu. Kemudian dia mengucap balik, Islam balik. Begitulah berlaku. Tu yang kira-kiranya yang tidak terdedah, yang tidak buat perakuan, yang tidak dikategorikan sebagai ajaran salah. Yang dikategorikan ajaran salah hendak terbuka. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu, maknanya apa yang disebut oleh Nabi di akhir zaman ni, ramai di kalangan umat dia yang murtad. Pagi Islam, petang kafir. Kemudian waktu pagi itu jadi Islam balik. Begitulah setiap hari, bagaikan seperti menukar baju itu. Ada juga Nabi sebut begitu. Semua ni berlaku kerana kejahilan. Kerana kejahilan. Misalnya kalau dulu, ni semua orang tahu, ada pelakon kita berlakon jadi Sami Buddha. Sami Buddha. Ingat tak? Cukur kepala, cukur kening pun dia lekat dengan tak tahulah dengan alat apa sehingga nampak seperti cukur. Pakai baju kuning. Sedangkan baju tu baju agama dia, bukan baju bangsa, tu baju agama. Memang ulama katakan jadi rosak akidah. Ni kalau kita orang Islam, kita pakai pakaian agama Yahudi. Agama Yahudi dia ada pakaian dia. Tak boleh, tidak dibenarkan. Dia boleh jadi murtad kerana itu. Boleh jadi murtad. Perbuatan itu. Cuma orang yang buat begitu, kita mana pihak agama kena panggil dan dia faham ke tidak. Untuk jatuh hukum murtad atas nama individu itu cerita lain. Cuma perbuatan itu dia boleh membawa pada murtad. Apakah ini banyak berlaku? Kemudian ulama juga sebut murtad ni boleh berlaku secara sendirian. Seseorang itu dia buat perbuatan-perbuatan yang menyebabkan jadi kafir, tak ada orang tahu pun, dia dengan Allah. Ulama sebab tu saya tekankan di sini isu kejahilan tentang perbezaan antara syirik dengan tauhid. Itu masalah. Dengan kubur kita kata, isu kubur, ramai orang jadi sesat dengan sebab kubur, puja kubur dan sebagainya. Kalau ialah kita kata kalau di Terengganu ni masyhur lah. Di Terengganu di kawasan Besut tu dia ada satu kawasan kubur, nama apa kubur saya tak ingat dah. Tapi ma'ruf kalau kita buat kajian saat ni itu ma'ruf kan. Dan sahabat saya pun pergi melawat kawasan tu. Dulu tempat itu satu kubur tu dianggap kubur wali. Pengikut-pengikut yang menganggap pengikut tarikat wali ni, mereka pergi melepaskan nazar, sembelih kambing, sembelih binatang di kubur itu. Bahkan dia buat satu tempat khusus daripada batu, tempat untuk sembelih binatang. Itu berlaku. Banyak lagi lah acara-acara lain ataupun kita kata yang berbentuk ritual itu yang berlaku. Ini salah satu yang Nabi sebut. Jadi bila Nabi beri gambar begini, maksudnya apa? Kalau kita nak letak sebagai poin yang clear, maksudnya kita sebagai ibu bapa ni, dalam konteks penjagaan anak-anak ni, jangan hanya kita fikirkan anaknya hanya dari sudut kecemerlangan, dari sudut akademik saja. Yang lebih besar daripada itu apa dia? Yang boleh menyebabkan seorang itu kekal dalam neraka. Pemahaman terhadap tauhid dan syirik itu mesti kita bagi kepada anak kita seawal usia lagi. Cara dia tak ada cara lain sebenarnya dengan kita mengukuhkan kehidupan sunnah tu.
Kita didik secara tidak langsung. Sebab anak-anak kita ni hendak pendidikan untuk dia bukan dalam bentuk ceramah begini. Misal kau nak makan, baca bismillah. Sudah makan, alhamdulillah. Nak keluar rumah, doa-doa, zikir, penekanan kepada salat, baca Quran, pendedahan kepada sahabat. Siapa sahabat ni? Pendidikan secara tidak langsung. Itu sebenarnya dia akan mengukuhkan akidah tauhid. Dia syarah gini, ni sekadar teori saja. Pemantapan itu dia melalui kehidupan. Sebab tu Nabi kata, kamu tak akan sesat selepas aku mati kalau kamu berpegang teguh dengan Quran dan hadis dan juga sunnah sahabat. Mana kalau kita tengok huraian ulama, maksudnya berpegang teguh itu apa maksud? Mengamalkan dalam kehidupan. Bukan sekadar faham tapi amal. Kalau sekadar faham, kalau tidak diamalkan, itu tak tercapai maksud sebenar. Bahkan Ibnu Ruslan kata, al-alimu lam ya'malan mu'azzabun min qabla ubadil wasal. Orang alim tahu ajaran agama tapi tidak amal, dia akan diazab lebih dahulu daripada penyembah berhala. Itu kata Ibnu Ruslan. Bukan kata kekal dalam neraka, diazab lebih dahulu. Sebab apa? Betapa bencinya Allah kepada orang yang tahu tapi tidak amal. Baik. Hadis yang kedua pada malam ni iaitu hadis yang ke-775. An Bashir bin Nuhayk an Bashir wa kana ismuhu Zahm bin Ma'bad fahajara ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ismuk qala Zahm qala bal anta Bashir qala bainama ana amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh marra biquburil musyrikin faqala لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا فمر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ألك سبتيتيك فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خنعن عليه فرما بهما. Diriwayatkan daripada Bashir bin Nuhayk. Diriwayatkan daripada Bashir bin Nuhayk. Daripada Bashir. Nama Bashir ni adalah Zahm bin Ma'bad. Dia berhijrah menyusuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana selepas Nabi hijrah, terus dia hijrah. Maknanya antara hijrah Nabi ke Madinah dengan hijrah dia ni tak jauh. Sebab tu dia sebut dia ni antara yang menyusuli hijrah Nabi SAW. Siapa dia? Bashir ni. Nama dia sebenarnya Zahm bin Ma'bad. Jadi Nabi tanya dia. Apa ni? Nabi tanya dia, siapa nama engkau? Engkau ni siapa? Dia kata Zahm. Maka Nabi kata kepada dia, apa tidakkah engkau ni Bashir? Nabi tanya dia, siapa engkau? Dia kata, saya Zahm bin Ma'bad. Nabi kata, tidakkah engkau Bashir? Maknanya Nabi tak tahu dia ni ada dua nama, Bashir dan juga Zahm. Baik, orang sama. Baik. Kata beliau, kata Bashir, ketika aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau telah melalui satu perkuburan orang-orang musyrik. Mana dia cerita dia pernah ketika dia berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah melewati ataupun melalui kubur orang-orang munafik. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya orang munafik ini, yakni orang kafir munafik ini, mereka telah melakukan banyak kebaikan semasa hidup mereka. Sesungguhnya orang munafik ini telah melakukan banyak kebaikan semasa hidup mereka. Sesungguhnya orang musyrik ini banyak melakukan kebaikan semasa hidup mereka. 3 kali Rasulullah sebut. 3 kali.
Lalu pada ketika selepas itu Rasulullah lalu pula ataupun melewati kubur orang Islam. Selepas itu Nabi melalui kubur orang Islam. Maka Nabi pun kata, sesungguhnya mereka telah mendapat kebaikan yang banyak. Sesungguhnya mereka mendapat kebaikan yang banyak. Sesungguhnya mereka mendapat kebaikan yang banyak. Nabi sebut 3 kali juga. Kemudian ada seseorang, kemudian seseorang mendekati Rasulullah. Ada seseorang dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah melihat orang itu berjalan di kubur dengan memakai semacam selipar sibti. Ulama kata selipar sibti ni selipar bangsawan yang diperbuat daripada kulit, kemudian bahagian atas tu ada bulu lah. Jadi hak ni selipar yang mahal harganya. Dia panggil selipar sibtiyah ni selipar bangsawan. Mana orang kampung, orang biasa ni tak pakai. Ni selipar yang mahal, yang mana selipar ni terkenal selipar golongan elit, orang-orang kaya pakai. Dia panggil selipar sibti. Baik. Dia pakai itu pergi ke kubur. Maka Nabi kata kepada orang ini, wahai pemilik selipar sibti, buang selipar engkau itu. Jangan pakai selipar engkau itu semasa berada di tanah perkuburan. Lalu orang itu melihat, rupanya Rasulullah, rupanya dia tak perasan Rasulullah ada di kubur itu. Dia tak sedar. Bila Rasulullah kata gitu, dia tengok, Rasulullah. Lalu dia pun buang 2 selipar sepasang selipar yang dia pakai tu, yang dinamakan selipar sibtiyah, dia pun buang. Baik. Hadis ini ulama berbeza pandangan berkait dengan hadis ini. Ada setengah ulama mengatakan hadis ini antara dalil kalau kita ni makna tanah kubur yang telah digunakan untuk menanam orang Islam. Mungkin kalau tanah kubur tu luas, ada sebahagian tu belum digunakan lagi, atau tak apa, boleh kita pakai selipar ataupun pakai kasut, boleh. Yang dimaksudkan dalam hadis ini maknanya tanah kubur yang telah digunakan untuk pengkebumian orang Islam. Hadis ini bagi setengah ulama dalil lebih afdal, bukan haram, lebih afdal kalau kita naik pergi atas tanah kubur, lebih baik kita berkaki ayam, tak perlu kita pakai selipar. Ini antara dalil. Dan ada tempat kita orang yang buat begitu sebab dia berpegang pada zahir hadis ini. Tetapi ada setengah ulama dia kata tidak, hadis ini dia kena lihat dari segi objektif dia, maqasid dia, apa yang Nabi kehendaki dengan hadis ini. Sebab tu ulama lain, sebahagian ulama dia kata hadis ini bukan Nabi melarang kita pakai selipar. Cuma di sini Nabi nak buang sifat sombong. Datang ke kubur pun sombong lagi. Datang ke kubur pun masih lagi tunjuk dia punya keduniaan dia tu. Datang ke kubur pun tak ingat lagi kepada mati. Datang ke kubur pun masih nampak sombong, ego, nampak gah dengan harta benda. Sehingga pergi ke kubur pun orang nampak penampilan itu sebagai orang kaya, orang sombong. Nabi tak benar. Sepatut pergi ke kubur ni kita pergi dengan penuh tawaduk, pergi dengan penuh keinsafan. Itu maksudnya. Sebab tu setengah ulama dia kata hadis ni sebenarnya maksud Nabi nak buang sifat ego, sombong, rasa kita ni lebih, siapa pakai selipar sibtiyah tu. Itu maksud dia. Dalam proses itu, seperti mana dulu Nabi tak benar perempuan ziarah kubur di zaman Makkiyah, di zaman Madinah, fazuru kuburha, pergilah kamu ziarah kubur, kerana kubur boleh mengingat kepada mati. Makna kelarangan itu dalam proses pendidikan. Begitu juga hadis ini dalam proses pendidikan untuk buang perasaan bangga diri, perasaan sombong, perasaan kita lebih daripada orang lain, kena buang, khususnya bila pergi ke kubur. Sebab apa? Kalau pergi ke kubur masih ada perasaan itu, dia tak akan tercapai maksud pergi ke kubur untuk ingat kepada hari akhirat. Sebab apa? Sebab sombong tu kena buang. Tu contoh zaman itu. Kalau zaman kita ni, kalau apa agaknya kita kata penampilan yang menunjukkan seorang itu sombong, nampak
nak tunjuk dia kaya, nak bermegah-megah. Apa dia? Kalau kita tengok ada, kita jangan buat begitu. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Dan sebenarnya bagi saya, kalau kita nak mengambil pendapat secara zahir seperti mana oleh setengah-setengah ulama, dan memang ada pun di tempat kita. Kalau tengok dalam internet tu kan, orang yang baca hadis ni, maka dia tak pakai selipar, dia berkaki ayam ketika dia berada di tanah perkuburan. Itu boleh juga begitu. Cuma saya mengambil pandangan yang kedua, yakni ulama yang melihat hadis dari segi maqasid dia, apa kehendak sebenar, apa fik hadis ini, yang Nabi nak sampaikan apa dia. Itu kalau saya ambil contoh lain supaya mudah faham, kenapa lelaki tidak dibenarkan pakai sutra, perempuan boleh. Tapi lelaki kalau dia sakit, misalnya ada masalah kulit, kalau doktor kata kalau dia pakai sutra, sebab sutra ni salah satu bahan yang digunakan untuk merawat penyakit kulit, salah satu kita kata benda, bahan bagi orang penyakit kulit, di samping dia rawatan lain, dia digalakkan pakai sutra. Dengan maksud itu tidak haram, asalnya haram untuk lelaki. Persoalan yang ditimbulkan oleh ulama, kenapa secara umumnya sutra itu diharamkan untuk lelaki? Apa tujuan? Untuk perempuan pula boleh. Maksudnya setengah ulama sebut, setengah ulama dia kata sebab sutra ni lembut, tak sesuai dengan lelaki, dia lebih sesuai dengan perempuan. Kerana Rasulullah ni dia nak perempuan ni biar lembut, itu sifat asalnya. Jadi sesuatu yang jenis lembut itu tak sesuai untuk lelaki. Ada ulama kata begitu. Tapi ada setengah ulama lain, dia kata selain daripada dia sesuai kepada perempuan, Rasulullah nak supaya orang lelaki ni dia kena biar ada sifat kelelakian. Jangan habis ke duit tu harta pada pakaian, maka dia kena lebih kasar sikit lelaki ni, jangan lembut seperti perempuan. Baju pun kena ambil kira. Ada ulama kata begitu. Yang ketiga, setengah ulama kata sebenarnya itu satu pendidikan supaya jangan kita habiskan duit dalam perkara-perkara yang tidak besar. Pakai baju berjenama, padahal kualiti sama. Jenama saja harga 300, bajunya mungkin RM50 ya. Nilai jenama tu lebih mahal daripada material tu. Kadang-kadang tertipu dengan jenama. Jangan begitu. Banyak lagi kerja lain yang kita boleh buat dengan duit tu untuk kebaikan akhirat. Nabi nak hantar itu. Baik, saya nak sebut begini, ini pandangan Dr. Yusuf Qaradawi begitu juga. Baik, jadi kalau kita faham dengan maksud yang disebut oleh ulama bahawa lelaki tidak dibenarkan pakai sutra supaya mereka tidak terlalu bermewah-mewah, itu ramai ulama kata begitu. Bahkan kalau kita tengok dalam buku Hikmatut Tashri', hikmat pensyariatan hukum, bila disebut tentang harid, tentang sutra, memang kebanyakan ulama kata Allah nak melatih umat Islam ni supaya jangan terlalu bermewah-mewah sehingga harta tu habis pada perkara yang tidak penting. Sedangkan perkara penting banyak lagi yang sepatut kita habiskan duit kita dan kita dapat pahala lebih besar. Baik, kalau kita tu ramai yang berpendapat gitu, kalau kita ambil pendapat itu, maka bagaimana dengan orang yang pakai cincin harga sampai RM50,000, RM30,000, RM40,000, lebih mahal daripada sutra lagi. Cuba kita fikir kan, saya pernah tengok enggak? Saya pernah tengok. Sebab dulu ayah saya pun dia ada dijual permata juga masa muda dulu lah. Lepas tu lama tu dia tak terlibat lah. Jadi pernah ada orang pergi rumah saya tu, dan saya tengok lah sebab dia buka dia punya beg dia tu, dia pamerkan permata pelbagai bentuk, pelbagai harga. Ada satu harga tu, satu cincin tu yang dia pakai, penjual permata dia pakai zamarud, permata zamarud itu. Kita panggil zamrud lah, orang Arab panggil zamarud. Warna hijau, memang cantik lah. Dia kata cantiknya, saya tengok nampak macam botol lah. Berapa harga tu? Tak silapnya RM35,000 ataupun RM40,000. Ini cerita lama. Baik, kalau sutra tidak dibenarkan kita pakai atas dasar supaya kita tidak membazir duit di situ, tidak bermewah-mewah, menghabiskan duit pada tempat yang tidak sepatut, bagaimana dengan hukum pakai cincin yang sampai puluhan ribu? Misalnya beg duit sampai berapa? RM40,000. Misalnya saya pun tak ingat, mungkin saya tak pernah beli beg mahal ni. Tapi ada orang suka beg mahal RM40,000, RM50,000.
Duit tidak letak dalam beg tu, sebab duit dalam bank. Beg saja tu 40,000 misalnya. Bagaimana hukumnya? Di situlah ulama kata, setengah-setengah ulama dia kata dari segi fiqh tidak salah kalau dia guna duit dia, tapi dari sudut akhlak dia bercanggah. Islam ni dia tidak fiqh saja. Kalau duit kita ni, kita nak beli Lamborghini pun boleh. Kita ada duit, pendapat kita 2-3 juta setahun sebulan, boleh kita nak beli Lamborghini. Sebab apa? Duit kita, bukan duit curi, duit halal yang kita dapat. Dari segi fiqh okey, tapi dari segi akhlak tak kena. Dan Islam ni dia, kalau kita ambil Islam ni dari sudut fiqh semata-mata, tak akan nampak kehebatan Islam. Islam ni gabungan 3, akidah, syariat, yakni fiqh, dan juga akhlak. Gabung ketiga-tiga ni barulah nampak kebaikan Islam. Kalau nak cerita panjanglah dia, kenapa sahabat-sahabat Nabi yang terdidik dengan cara agama Nabi sendiri. Senoma tu antara sahabat kaya. Abu Bakar tu kaya asalnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Kenapa hidup mereka sederhana padahal jutawan? Abdurrahman bin Auf ni hadirat, harta dia ni dihabiskan untuk bantu orang miskin. Bukan bantu kecil-kecil, bantu dalam skala besar. Sayyidina Uthman untuk antara sahabat yang kaya sebelum masuk Islam lagi. Siapa boleh beli sumber air, cuba bayangkanlah, beli sumber air, harga luar biasalah tinggi, sehingga terpaksa bayar 2 kali bayar sebab terlalu mahal. Mana satu musim satu sekali bayar, masuk musim kedua hasil pertanian, hasil perniagaan untuk tahun hadapan tu guna untuk beli separuh lagi sumber air. Maknanya besar. Itu pendidikan sebenarnya. Jadi itu saya sebut tu supaya hati-hati nampak, takut supaya tidak salah kalau kita nak pakai secara zahir. Kita pergi ke tanah perkuburan, kita berkaki ayam, kita tinggal selipar di luar, berdasar pada zahir hadis ini. Dan ramai juga ulama kata begitu lebih baik. Ada yang kata begitu. Tapi saya lebih ambil pendapat yang mengatakan bahawa maksud Nabi itu, apa maksud Nabi sebenarnya. Baik, hadis yang ketiga, an Muhammad bin Hilal annahu ra'a hujar azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam min jarid mustawrah bimasuh asy-sya'r fasa'altuhu an baiti Aisyah faqala kana babuhu min wajhati asy-syam faqultu misra'an kana aw misra'ain qala kana baban wahida qultu min ayyi shay'in kana qala min ar'arin aw saj. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Hilal bahawa beliau pernah melihat bilik-bilik para isteri Nabi diperbuat daripada pelepah tamar, yakni jalinan daun-daun dari pelepah tamar, kemudian ditutupi oleh kulit-kulit binatang yang disamak. Lalu aku bertanya kepadanya tentang rumah Aisyah, dan ia menjawab, pintu rumah Aisyah menghadap ke arah Palestin, yakni ke Syam itu. Lalu aku bertanya, 1 ataupun 2 daun, pintu tu 1 daun ataupun 2 daun? Beliau menjawab 1 daun saja, pintu tu 1 daun saja. Tu. Baik. Lalu aku bertanya, diperbuat daripada apa? Dia kata diperbuat daripada kayu jati, kayu saj atau kayu jati. Azan kita bagi laluan untuk azan, kemudian saya ambil lebih kurang 5 minit selepas ni. Okey, kita bagi laluan untuk azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung sedikit lagi. Hadis yang ke-775. Hadis ini pun sebenarnya lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama dengan hadis yang ketiga tadi, iaitu menyebutkan tentang larangan Nabi daripada memakai selipar semasa berada di tanah perkuburan. Cuma bezanya dalam hadis yang terakhir ini, lebih nyata lagi bahawa bila Rasulullah sebut begitu dan dia lihat bahawa orang yang memerintahkan supaya dia jangan pakai selipar itu, bila dia tengok rupanya Rasulullah, adalah hadis yang terakhir ini di bawah bab inilah, berkenaan dengan larangan pakai selipar yang nampak mewah itu, yang mahal itu, selipar sibti itu. Jelas disebut khala'ana alaih farama biha, dia pun tangga ke selipar tu, bahkan dia lempar selipar itu. Dia bukan sekadar buang tangga pecah saja, tidak, tangga saja tidak, tapi dia buang selipar itu. Itu lebih nyata lagi disebut dalam riwayat ini. Baik, seperti yang saya sebut tadilah bahawa hadis ini ulama khilaf. Ada yang kata maknanya lebih baik tidak pakai selipar, lebih baik berkaki ayam. Ada setengah ulama kata maksudnya pergi ke kubur jangan sombong, jangan menampakkan zahir itu. Hati itu kita tidak persahakan, penampilan zahir, perwatakan zahir itu jangan nampak sombong. Baik, cuma hadis ni, di akhir hadis ni ada disebut wala yajlisu ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabah fatakhlusa ila jildih khairil lahu min an yajlisa ala qabrin. Nabi kata seseorang kamu duduk di atas bara api sehingga membakar punggungnya
lebih baik lagi daripada duduk di atas kubur. Apa maksud hadis? Kalau kamu duduk di atas bara api menyebabkan terbakar pakaian kamu, punggung kamu pun terbakar, itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kubur. Kubur di sini apa maksud? Larangan ini kebanyakan ulama kata haram. Kebanyakan ulama kata haram. Itu satu. Jadi dimaksudkan duduk atas kubur tu. Kubur tu apa maksud kubur? Apakah tanah kubur keseluruhan ataupun kubur yang ada dikebumikan orang Islam di bawah tu? Kebanyakan ulama mengatakan kubur yang dimaksudkan di sini maknanya duduk di atas kubur yang mana ada dikebumikan orang Islam beriman. Kalau kita duduk di tanah kubur tu belum digunakan lagi, cuma tanah kawasan kubur, itu tak jadi masalah. Jadi mana kita kena tahulah, sebab tu kubur ni dia kena susun tu biar betul lah, biar mengikut sah dia, supaya di celah-celah tu boleh. Kalau contoh lah, bila kita pergi perkebumian, kita letih, lenguh, kita kata kita duduk. Bagaimana nak pastikan duduk tu tidak di atas tanah yang dikebumikan orang Islam? Misalnya di tepi tak apa, mengikut ulama, letih sangat. Bulan Ramadan, perkebumian bulan Ramadan, nak terpaksa duduk selepas kita kata nak timbuskan diri, letih duduk. Jangan duduk di atas kubur, duduk di tanah kubur tu tak apa. Mana kita cari di celah-celah tu yang tidak dikebumikan di situ. Itu maksud dianya. Maknanya apa? Maknanya kubur ni dia ada disiplin. Kalau kita pergi ke kubur tidak ikut disiplin seperti yang disebut oleh Nabi, tak dapat pahala, bahkan boleh dosa. Kena berhati-hati. Sebab tu kalau tanya saya, kalau kita boleh berdiri, lebih baik berdiri. Begitulah dia. Jadi hadis seterusnya tu kita bincang dalam sesi akan datang. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kita bincang pada malam ini menjadi panduan pada kita, khususnya yang berkait dengan sifat orang Islam, perwatakan personaliti kita orang Islam ni, penampilan zahir, janganlah menampakkan kesombongan. Begitu juga bila pergi ke kubur, ada peraturan dia, ada disiplin dia. Seperti mari masjid, ada disiplinnya. Antara disiplin kuburnya di sinilah, dalam hadis lain ada lagi sebut di sini tidak boleh duduk di atas kubur, di bawah tu ada dikebumikan orang Islam. Itu maksudnya. Baik, setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.